Buletin Didik 2 Mac bersama saya Charles Mohan, salam sejahtera. Pelaksanaan diskaun bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN sehingga 20% berkuat kuasa hari ini sehingga 30 Mei. PTPTN melalui satu kenyataan memaklumkan diskaun membabitkan 4 kategori termasuk diskaun 20% atas baki hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman. Diskaun 15% pula untuk penyelesaian sekurang-kurangnya 50% daripada keseluruhan baki hutang serta bayaran balik melalui potongan gaji atau debit terus mengikut jadual bayaran balik selain diskaun 5% untuk bayaran balik melalui aplikasi MyPTPTN. Insentif yang diberikan itu juga termasuk peminjam PTPTN yang dikenakan tindakan penguatkuasaan dan penerima wang pendahuluan pinjaman. PTPTN turut memaklumkan bagi peminjam yang ingin membuat penyelesaian penuh pinjaman atau sekurang-kurangnya 50% daripada baki hutang perlu membuat pengesahan baki pinjaman melalui aplikasi MyPTPTN atau portal rasmi PTPTN. Peminjam juga boleh menghubungi eksekutif pemasaran PTPTN sebelum membuat bayaran balik melalui saluran bayaran yang disediakan. Sementara peminjam yang sedang membuat bayaran balik melalui potongan gaji atau debit terus layak mendapat diskaun 15% secara automatik. Peminjam yang berhasrat membuat potongan gaji atau debit terus pula boleh membuat permohonan melalui aplikasi MyPTPTN atau portal rasmi PTPTN. Kementerian Kesihatan KKM menggariskan 3 matlamat merangkumi liputan vaksin dan saringan kesihatan bagi memastikan pelan tindakan ke arah penghapusan kanser cervix di Malaysia 2021-2030 mencapai matlamatnya. KKM sedang berusaha memastikan sekurang-kurangnya 90% liputan vaksinasi HPV bagi kanak-kanak perempuan sebelum mereka berusia 15 tahun. KKM juga menyasarkan untuk memastikan 70% liputan saringan bagi wanita berusia 35 dan 45 tahun menggunakan kaedah terkini yang terbukti berkesan secara saintifik sekurang-kurangnya 2 kali seumur hidup. Dan 90% wanita yang positif mendapat intervensi dan rawatan awal bagi prakanser. Pelan tindakan ini adalah merupakan satu kerangka kerja yang merangkumi matlamat dan sasaran penghapusan menjelang tahun 2030. Beliau menjawab soalan Sherlina Abdul Rashid, Ahli Parlimen Bukit Bendera mengenai prestasi KKM dalam melancarkan aktiviti dan program mencegah kanser cervix selaras dengan pelan tindakan ke arah penghapusan kanser cervix di Malaysia 2021-2030. Terdahulu, Fadlina memaklumkan beliau mewakili Dr. Zaliha Mustafa kerana Ahli Parlimen Sikinjang Johor itu perlu menguruskan hal kecemasan berikutan banjir kilat yang berlaku di kawasannya. Justru itu, KKM berusaha untuk memastikan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT tidak menolak kemungkinan akan memberi kelonggaran untuk parti politik menubuhkan cawangan mereka di kampus universiti. Dewan Rakyat dimaklumkan pelbagai pindaan dilakukan terhadap Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 meliputi aspek kegiatan mahasiswa dan urus tabir universiti. Adakah kementerian akan memberi kelonggaran untuk pertubuhan parti politik menubuhkan cawangan mereka di kampus universiti bagi menyuburkan amalan demokrasi dan memudayakan amalan politik matang selaras dengan usaha reformasi pendidikan? Terima kasih. Memang kita memberi kebebasan kepada pelajar-pelajar untuk menyertai mana-mana parti politik sama ada di dalam ataupun di luar kampus, termasuklah pelajar itu untuk menawarkan diri bertanding dalam pilihan raya. Jadi semua perkara-perkara itu memang telah pun dilonggarkan dan kemungkinannya termasuk perkara-perkara yang dicadangkan oleh Yang Berhormat. Sementara itu, bagi menjawab soalan asal Ahli Parlimen Mersing Muhammad Islahuddin berhubung pelantikan Naib Chancellor Universiti Awam oleh Menteri dan warga universiti tidak diberi otonomi untuk mengundi Naib Chancellor mereka susulan keputusan kerajaan tidak memansuhkan AUKU pula, Datuk Seri Khalid Nordin menjelaskan amalan sedia ada diteruskan memandangkan kerajaan tiada cadangan untuk memansuhkan AUKU.
bersua kembali. Kementerian Pendidikan KPM akan melaksanakan penjadualan semula peperiksaan sijil pelajar Malaysia SPM untuk calon yang terjejas akibat banjir. Melalui kenyataan yang dikeluarkan kementerian memaklumkan pihaknya sedang mengumpul maklumat terperinci membabitkan 431 calon yang terkandas dalam banjir dan tidak dapat hadir ke pusat peperiksaan yang dijadualkan atau ke pusat peperiksaan yang berhampiran. KPM turut menasihati semua calon SPM 2022 untuk segera memaklumkan kepada pihak sekolah atau Jabatan Pendidikan Negeri JPN sekiranya terkandas dalam banjir dan tidak dapat hadir ke pusat peperiksaan atau pusat peperiksaan berhampiran. Kementerian turut bersiap siaga dengan prosedur operasi standard SOP dan langkah persediaan yang sewajarnya untuk memastikan peperiksaan SPM 2022 dapat diteruskan dengan lancar. Pengurusan pengendalian peperiksaan SPM dalam situasi banjir dilaksanakan berpandukan kepada pekeliling persediaan menghadapi banjir yang mengancam perjalanan peperiksaan operasi payung bilangan 1 2001. Hujan lebat berterusan sejak semalam menyebabkan sebanyak 17 pusat peperiksaan di negeri Johor, Pahang dan juga Sarawak terjejas. Daripada jumlah itu, sebanyak 7 pusat peperiksaan tidak dapat dibuka disebabkan terputus hubungan dan jalan raya tidak dapat dilalui oleh semua jenis kenderaan. Di Johor dan Pahang, seramai 195 calon terkesan dengan banjir namun dapat digerakkan ke pusat-pusat peperiksaan yang berhampiran dengan bantuan agensi kerajaan untuk menduduki peperiksaan. Dalam pada itu, jumlah mangsa banjir meningkat kepada 29,370 di 5 negeri terjejas di Johor, Pahang, Negeri Sembilan, Sabah dan Melaka. Kesemua mangsa ditempatkan di 246 pusat pemindahan sementara PPS. Di Johor, keadaan banjir semakin membimbangkan dengan jumlah mangsa terus meningkat kepada 26,771 orang. Dengan 7 lagi PPS dibuka menjadikan jumlah keseluruhan 204 PPS beroperasi di kesemua 10 daerah. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam kenyataan memaklumkan Segamat adalah daerah paling teruk terjejas dengan lebih 2,000 keluarga dipindahkan. Di Pahang, Sekretariat JPBN melaporkan 1,558 mangsa banjir masih berada di 27 PPS di 5 daerah setakat tengah hari ini. Rompin mencatatkan jumlah mangsa paling tinggi iaitu 662 orang. Daerah lain terjejas Maran, Pekan, Jerantut dan Raub. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata negeri itu akan melakukan kajian lebih komprehensif termasuk mengadaptasi kaedah dan teknologi yang digunakan oleh Belanda dalam menangani masalah banjir dan menambah baik sistem saliran terutamanya di kawasan yang berisiko banjir. Dan kita boleh laksanakan secara berperingkat. Mungkin tahun ini 2 tahun 3 tahun di Kuching, lepas tu kita pergi Sibu, kita pergi berperingkat-peringkat lah mengikut dana kita. Tetapi kita mesti ada sistemnya. Jadi kita bangunkan secara berperingkat hingga satu masa nanti tiada ada banjir. Walaupun ada hujan pun tak ada banjir. Kerana storm drain kita diurus dengan baik. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melawat pusat pemindahan sementara PPS di Sekolah Jenis Kebangsaan Chong Hua Batu Kawah Kuching. PPS berkenaan menempatkan seramai 80 mangsa daripada 19 keluarga yang terjejas akibat bencana banjir. Tan Sri Abang Johari dalam pada itu turut menasihatkan orang ramai terutamanya mereka yang tinggal di kawasan berisiko dilanda banjir untuk sentiasa bersiap siaga dan mematuhi arahan pihak berkuasa jika diarahkan untuk berpindah. Ia susulan laporan daripada Jabatan Meteorologi yang meramalkan musim hujan akan berterusan sehingga 15 Mac depan. Bagi yang meminati Little Amar dan Minah Mila di aplikasi Durio, pastinya tidak sabar menantikan mereka ke dunia nyata. Karakter kegemaran ramai ini boleh ditemui sempena ulang tahun pertama aplikasi itu di Festival Marhaban Ya Ramadan di Putrajaya. Baba. Okey. 1, 2, 3. Ini pinggang.
Program bakal diadakan pada 18 dan 19 Mac ini di IOI City Mall Putrajaya. Bertema Kembara Ramadan, acara turut membariskan kumpulan nasyid terkemuka Raihan dan Intim. Aktiviti lain turut diadakan konsert musikal, animasi, permainan dan gerai jualan. InsyaAllah, sebab kerjasama ini bukan hanya untuk Mina Mila dan Lita Amal sahaja. So ianya akan berterusan untuk selama setahun ni dan juga tahun akan datang, insyaAllah. So whenever jikalau Dudio ada konten baru, mereka akan datang kepada kami dan kami akan cuba bersama-sama untuk menyokong dan support dan menayangkan program tersebut. Jemput datang ke Festival Marhabannya Ramadan yang akan berlaku di IOI City Mall Putrajaya hari Sabtu dan Ahad sebelum puasa tu, sebelum Ramadan. Datang beramai-ramai. Festival ini bertujuan mengajak keluarga Muslim bagi meraihkan bulan mulia yang bakal tiba. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan tentang irama di dalam muzik. Apa yang anda telah perdengarkan tadi ialah irama dalam satu pitch. Saya akan menerangkan bunyi irama tanpa pitch. Okey? Kita perdengarkan bersama-sama dengan cara menepuk. Maknanya irama ini ialah durasi bunyi yang mempunyai panjang atau pendek. Ini semua disusun, okay, untuk menjadikan sesebuah muzik itu cantik. Okay? Biasanya dalam menghasilkan melodi yang bagus, irama perlu ada di dalam penghasilan melodi tersebut supaya melodi itu nampak lebih kreatif. Begitulah kepentingan irama di dalam melodi. Bersua kembali. Setiap hujung minggu di Dubai, Emirat Arab Bersatu, sekumpulan kanak-kanak menyertai sukarelawan membungkus makanan untuk diagikan kepada golongan memerlukan. Dianjurkan oleh Badan Amal Draw a Smile, inisiatif ini diharap dapat membantu mereka yang berdepan kesukaran dalam hidup di samping menyemai sikap yang baik kepada kanak-kanak. Ditubuhkan sejak 2018 oleh Ahmad Muhammad Ali, Badan Amal berkenaan bermula sebagai inisiatif musim panas apabila mereka mengedarkan minuman sejuk kepada pemandu penghantaran yang menghabiskan hari mereka bekerja di bawah terik matahari. Selepas 2 bulan, mereka berjaya mengagihkan lebih 25,000 minuman. I decided to do this because I always felt that I have something inside of me to want to make a difference. So I decided that let me bring the community together to make a difference. So we got our friends got their friends, then they got their children involved to make an impact. Ia turut mendapat sambutan menggalakkan daripada remaja dan kanak-kanak yang teruja dapat sama-sama membantu. I feel really good because I saw them smile and they all seemed so eager to actually take the food. So in a way I felt I really helped them and that made me feel good about myself too. Really amazing. It was wonderful to be able to see a difference and make a change and first-hand experience, helping people and doing something that makes others happy, which was really awesome. I feel like the people who I'm helping are going to be very happy. Sebanyak 300 pak senyuman diagihkan setiap minggu di sekitar Dubai kepada pekerja pembinaan, pengawal keselamatan dan sesiapa sahaja yang memerlukan. Antara barangan dalam setiap pak ini termasuk makanan panas, minuman, biskut dan buah-buahan. Setakat ini mereka telah mengagihkan lebih 13,000 pak makanan. Di Jordan pula, sebuah platform dalam talian dikenali sebagai Nano menghubungkan sukarelawan dengan pelbagai inisiatif dan membolehkan mereka mengakses peluang yang sesuai dengan mudah. Setakat ini, lebih 130,000 orang telah berdaftar dengan platform terbabit yang menawarkan lebih 100,000 peluang kerja sukarelawan dalam bidang berbeza. أكيد كان في بالبداية مشاكل شوي أو شيء صعب إنه أنا ألاقي فرص تطوعية، خصوصاً إنه أنا عايشة في منطقة نحكي حضرية أو إنه منطقة مش كتير بيجيها المساعدات نحكي أو يعني الشغل اللي عندها، فكان أنا اللي لازم أروح أبحث. فبالبداية بس شفت منصة نحن، المنصة التابعة لمؤسسة ولي العهد، على طول مباشرة سجلت فيها. فشفت الفرص التطوعية اللي كان أنا بقدر من خلالها إني أنا أتعلم وأطلع وأنخرط في المجتمع.
Diasaskan pada 2019 oleh Yayasan Putera Mahkota Naua untuk Pembangunan Lestari dan UNICEF Jordan, platform itu menghubungkan sukarelawan muda dengan sektor awam dan swasta. Diakreditasi oleh universiti, ia telah menjadi saluran di mana pelajar boleh melengkapkan dan mencatat waktu perkhidmatan sosial mereka selain memperoleh kemahiran baru. TikTok menetapkan setiap akaun pengguna di bawah usia 18 tahun akan mempunyai had masa skrin harian selama 60 minit dalam beberapa minggu akan datang. Syarat itu dibuat berikutan terdapat kebimbangan yang meningkat dalam kalangan pelbagai kerajaan mengenai keselamatan dan keupayaan untuk mengubah algoritmnya untuk menolak siaran tertentu. Kemas kini itu juga mencerminkan peraturan permainan yang dikenakan ke atas kanak-kanak di bawah umur di China. Tahun lalu, pihak berkuasa China mengeluarkan peraturan baru yang membenarkan kanak-kanak bawah umur bermain permainan dalam talian hanya selama sejam sehari. TikTok juga mengumumkan beberapa perubahan untuk pengguna termasuk keupayaan menetapkan had masa skrin sesuai setiap hari dalam seminggu. Syarikat itu juga melancarkan mod tidur untuk membantu orang ramai merancang tempoh waktu mereka mahu berada di luar talian pada waktu malam. Sementara itu, Parlimen Eropah, Suruhanjaya Eropah dan Majlis Kesatuan Eropah melarang TikTok daripada dipasang pada peranti rasmi. Akibat kekurangan bekalan, beberapa pasaraya utama di United Kingdom terpaksa membuat catuan ke atas barangan yang boleh dibeli oleh pelanggan. Antara barangan yang paling terkesan produk berasaskan salad seperti tomato timun dan lada hitam. Keadaan kian ketara apabila hampir semua stok sayur-sayuran dan buah-buahan di setiap pasaraya berkenaan habis awal. Keadaan ini membimbangkan isi rumah dan perniagaan yang terbabit dalam industri makanan. Beberapa restoran terpaksa menukar menu mereka. Some leftover tomato that we have, as soon as this is finished, in our salad there won't be no tomato. It's unbelievable that this is happening in 2023. Di kalangan pembekal, kekurangan itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Mereka menyalahkan pihak kerajaan kerana tidak mengindahkan amaran awal berhubung kenaikan kos tenaga. I worry a lot. I can't sleep some nights because I'm thinking about how we're going to get through this. We were talking about this time last year. I don't think nothing was being heard very much. It's only because now you're seeing empty shelves that, we're talking about it again. Kekurangan ini bukan berpunca akibat krisis tenaga semata-mata. Cuaca buruk di Sepanyol dan Maghribi menjejaskan ekspor salad mereka dan yang lebih membimbangkan apabila petani di United Kingdom gagal mengisi kekosongan itu. Dakwa seorang bekas eksekutif sebuah pasaraya, keadaan itu berlaku kerana peruncit mengejar harga murah dan beralih kepada produk import. Ini menyebabkan ramai petani beralih kepada tanaman bunga kerana tidak mendapat harga yang mereka inginkan. Sukan Liga Super. Kelebihan jaringan membantu Sabah naik tangga teratas Liga. Perlawanan kedua Liga, Sabah menundukkan Kelantan United 3-1. Tindakan pemain Kelantan menjatuhkan Daniel Sangting pada minit ke-21 menyebabkan Sabah diberikan sepakan penalti. Tampil Darren Lock menyempurnakan sepakan Sabah 1-0 mendahului. Semangat Sabah semakin tinggi. 5 minit kemudian, kegagalan pertahanan Kelantan untuk mengeluarkan bola dari kawasan bahaya menyebabkan ia terus dihukum menerusi jaringan pemain import dari Korea Selatan, Park Tae-soo. Kedudukan Kelantan semakin sukar. Giliran Telmo Ferreira Castanheira menanduk masuk gol ketiga perlawanan untuk Sabah, 3-0 mendahului ketika permainan masih di minit pertama separuh masa kedua. Ia sekaligus menjadikan gol Indra Putra Mahayudin pada minit kecederaan babak kedua sekadar menjadi sagu hati buat Kelantan. Sabah 3, Kelantan 1.
Juara Liga Super 9 kali berturut-turut Johor Darul Ta'zim JDT berdepan tuan rumah KL City. Awal-awal lagi JDT sudah mengatur asakan. 2 kali berturut-turut benteng KL diuji dan dalam kedua-duanya juga penjaga gol KL Kevin Ray Mendoza kebal mempertahankan gawangnya. Minit ke-41 kedudukan KL mula goyak apabila Romel Morales tertampan bola ke gawang sendiri. JDT meningkatkan asakan. Hasil gol oleh Endrick Dos Santos pada minit ke-52, JDT mengukuhkan kedudukan. Minit akhir permainan dan hasil satu serangan balas pantas gawang KL robek lagi. Kali ini menerusi gol oleh Arif Aiman Muhammad Hanafi. JDT menang 3-0 dan naik tangga kedua Liga. Kita beralih ke Piala FA Inggeris. Pertembungan di antara dua kelab dari Liga Perdana, Manchester United membuktikan masih hebat apabila menundukkan West Ham United 3-1 dan mara ke peringkat suku akhir. Ketangkasan David De Gea mempertahankan gawang United musim ini diakui. Kali ini De Gea cemerlang menampan percubaan penyerang West Ham, Michail Antonio. Minit ke-54, kealpan benteng United memakan diri hasil sepakan lencong Said Ben Rama. De Gea tertewas. Kegembiraan West Ham tidak lama. Minit ke-77, Alfonso Areola tertandur bola ke gawang sendiri ketika cuba mengeluarkan bola hasil sepakan sudut Bruno Fernandes. Kekal 1-1, United terpaksa menunggu sehingga minit ke-90 untuk mula di depan menerusi jaringan Alejandro Garnacho. Minit ke-5, waktu kecederaan, giliran Fred mencipta nama selaku penjaring. United menang 3-1. Peringkat suku akhir pada 18 Mac ini, United akan berdepan Fulham. Sheffield United berdepan kunjungan Tottenham Hotspur. Percubaan Richarlison untuk Spurs melambung. Percubaan terbaik Sheffield untuk memecah kebuntuan gol, Ismaila Koulibaly memilih untuk menyepak ke bahagian luar jaringan Spurs. Minit ke-79 baru ada perbezaan jaringan untuk kedua-dua pasukan. Iliman Diaye tenang memperdaya 3 pertahanan Spurs untuk disusuli satu sepakan rendah terus ke dalam gawang Spurs. Peluang Spurs untuk menyamakan kedudukan, tandukan Ivan Perisic mudah dibaca penjaga gol Sheffield, Wesley Fotheringham. Kedudukan kekal apabila tandukan Harry Kane pula tersasar. Sheffield menang 1-0 dan layak ke peringkat suku akhir. Menanti Sheffield juga pasukan dari Liga Kejuaraan Blackburn Rovers. Pemandangan indah sebuah resort ski di kawasan pergunungan Lubnan mengakhiri paparan buletin didik saya, Charles Mohan. Salam hormat dan kita jumpa lagi.